Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam program hari ini Salam Eid Ramadan seperti biasa di laman Facebook dan juga laman YouTube Salam Baitullah seperti biasa, seperti juga hari-hari yang sebelumnya. Dan seperti yang anda semua telah tahu, mana-mana penonton yang setia tu, kita secara santai-santai saja kita akan berbincang, berdiskusi dan juga mendengar akan pandangan ataupun bagaimana yang akan diceritakan oleh panel jemputan kita setiap hari. Dan hari ini topik kita adalah puasa cemerlang, solat itu dia. Tapi dan hari ini kita ada individu yang sangat penting, yang sangat cemerlang dalam bidangnya, iaitu yang tidak lain dan tidak bukan tokoh kita hari ini adalah Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Harif bin Muhammad Kashim. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat semua sini Datuk, macam biasa. Datuk, Ya, Datuk sekarang di rumah Datuk ya di rumah. Alhamdulillah. Okey Datuk, satu soalan ringkas dan santai lah. Jika diberikan peluang untuk tersangkut di satu lokasi dalam musim PKP ini, Datuk memilih untuk berada di mana? Di antara pilihan jawapan di kampung, di rumah, dan mungkin Datuk ada pilihan jawapan sendiri. Silakan. Saya memilih untuk berada dekat rumah. Alhamdulillah sepanjang PKP 1 bulan, saya memang banyak di rumah dan kadang-kadang keluar pun 1 minggu tu mungkin sekali untuk pergi beli barang makanan dan sebagainya. Itu saja. Yang lain semua duduk dalam rumah ikut arahan. Okey Datuk, itu dia pilihan yang tepat diberikan oleh Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif. Dan Datuk, macam biasa topik kita hari ini puasa cemerlang, solat Jadi Datuk, tanpa buang masa lagi, silakan dengan ulasannya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat sama-sama menghayati dan merasai Ramadan untuk tahun 2020 walaupun ia pelik daripada tahun-tahun sebelum ini. Sebelum ini alhamdulillah kita dapat mengimarahkan masjid, mengimarahkan surau, kita dapat solat berjemaah, saya, ustaz-ustaz yang lain dapat memberi tazkirah tak lama dalam 10 ke 15 minit sahaja untuk sama-sama kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di samping kita menghidupkan ibadah itu dengan ilmu dan seumpamanya. Tapi walau bagaimanapun bila kita berada dalam Ramadan 2020 ini banyak perkara yang kita belajar. Kita belajar bagaimana untuk menjadi imam, belajar untuk menjadi Bilal dekat rumah masing-masing musim PKP. Bayangkan tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah orang bila sampai saja Ramadan, yang Ramadan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi setahun hanya sekali je. Dia tidak ada 2 kali dalam setahun, 3 kali apatah lagi, sekali saja setahun. Bayangkan semua orang menunggu. Itu sebab Nabi SAW berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, masukkan aku dalam Ramadan, masukkan aku dalam Ramadan. Sebab apa? Sebab Ramadan tu ada keistimewaan dia. Jadi bila kita masuk dalam bulan Ramadan, bayangkan ya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, semua orang pakat berpuasa. Bayangkan dia berpuasa, bangun di awal pagi. Bayangkan bangun tu tak pernah bangun sebelum ini, tak pernah bertahajud, tak pernah orang pada semayang malam, tak pernah. Yang dia bangun pun nak tengok bola, nak tengok golf, nak tengok macam kita katakan filem-filem yang dikeluarkan oleh luar negara, nak bagi sesuai dengan masa luar negara, sanggup kita bangun pukul 2-3 pagi. Tapi bukan untuk solat, bukan untuk bertahajud, bukan untuk qiyamul lail, bukan untuk bersahur. Tetapi pada bulan Ramadan semua orang bangun. Yang tak semayang bangun, yang semayang apatah lagi bangun. Mereka bangun untuk bersahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah sebab pada sahur itu ada keberkatan. Jadi semua orang pakat bangun, bangun untuk bersahur, bangun untuk untuk berpuasa, nak niat puasa. Tapi bayangkan orang puasanya tip top. Tak pernah tinggal. Kalau 30 hari, 30 hari. Kalau 29 hari, 29 hari. Full, penuh.
mereka ini berpuasa di bulan Ramadan, tetapi bagaimana solat mereka? Itu sebabnya kita kena ingat ya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, antara rukun Islam yang perlu kita buat selain daripada mengucap 2 kalimah syahadah, bila kita ni beragama Islam, bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, tak lain dan tak bukan sembahyang itu penting. Sebab iqamas solah, kita kena bangun untuk menunaikan ibadah solat. Solat apa? Solat fardu. Sunat tu ialah sunat ni benda tambahan. Yang fardu kalau tak buat, habis macam mana ni tuan-tuan? Itu sebabnya kalau kita puasa macam mana hebat, Ramadan tak pernah tinggal, tetapi sembahyang kita ke laut, maknanya kita sembahyang ni tak pernah sekali, maka rugilah kita punya amalan, rugilah kita punya kehidupan atas muka bumi ini. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua anggota tubuh kita, mata, telinga, badan, hati, semua akan dipersoal depan Allah. Mata akan dipersoal depan Allah. Adakah kita ini menggunakan mata ini untuk melihat ke tempat sujud? Telinga, adakah kita mendengar ayat-ayat suci ketika solat kita? Semua tu akan dipersoal. Hati kita ketika kita niat, sahaja aku semayang sebab sahaja aku semayang subuh 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat itu pun dapat pahala. Bayangkan sembahyang kita, masya-Allah, kita buat, puasa kita buat, pahala berganda-ganda. Macam manalah kita nanti bila berada dalam kubur, semua inilah yang akan datang bagi syafaat kepada kita. Tapi kalau kita punya puasa, masya-Allah, tip-top, semayang, kita punya makan, kita tu jaga daripada pagi sampai buka puasa, sahur tak pernah tinggal, masya-Allah, tapi sembahyang kita tak pernah buat, hatta bulan Ramadan pun tak semayang fardu, tapi tarawih semayang. Tu yang tak tahan tu. Tarawih bukan main, dia semayang sampai 21. Masalahnya, Isyak tak semayang. Apa faedah, brother? Jadi tu sebabnya bila kita buat benda-benda yang pelik-pelik inilah yang akan merugikan pahala Ramadan kita. Jadi itu sebabnya kita kena sembahyang. Sembahyang itu jangan ditinggalkan. Kalau boleh 5 waktu sehari, jangan sekali-kali tertinggal. Kalau tertinggal pun Allah bagi peluang untuk kita qada. Qada tu pun ada 2. Pertama, qada yang berdosa. Yang kedua, qada yang tak berdosa. Qada yang berdosa ialah qada yang dia sengaja tinggal sembahyang fardu pada waktunya. Sengaja dia tinggal, malas nak tengok TV dan sebagainya, maka dia berdosa, tapi dia wajib qada. Satu lagi, dia tak berdosa tapi dia wajib qada. Siapa? Orang tu dia dah, masya-Allah, jaga semayang, memang jaga semayang betul. Kebetulan dia bangun tahajud, dia semayang tahajud apa semua, tertidur di atas tikar sejadah, sedar-sedar dah pukul 8. Maka orang macam ni dia tertidur. Dia bukan sengaja tidur, tapi dia tertidur. Baik, Dr. Izhar, terima kasih banyak atas penjelasan itu. Doktor, ada satu soalan ringkas lah yang kadang-kadang bermain di fikiran lah. Puasa wajib, solat juga wajib. Tapi kenapa kadang-kadang orang untuk bulan Ramadan terutamanya, dia melebihkan puasa lebih daripada solat? Macam dianggap solat tu kurang daripada puasa. Pendapat doktor? Itu sebabnya apabila kita bercakap tidak ada ilmu ataupun kita melakukan ibadah tanpa ilmu, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Beza antara orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Nabi Muhammad SAW menekankan kepada ilmu. Itu sebabnya apabila sebahagian orang dia mengatakan bahawa puasa ini lebih besar dia punya pahala berbanding dengan sembahyang, tidak betul. Ada orang pula dia kata sembahyang lebih penting daripada puasa, tidak betul. Setiap daripada kewajipan-kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan itu ada kelebihan dan pahalanya tersendiri, dan setiap amalan itu akan datang di akhirat jadi sebagai syafaat untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat mengatakan bila kita berada dalam kubur, inilah amalan-amalan yang akan menjadi syafaat.
dan peguam kepada kita suatu hari nanti. Wallahu a'lam. Baik, itu dia penjelasan daripada Dr. Izhar Arif berkenaan dengan topik kita, puasa cemerlang, solat. Sebenarnya ada kepentingan dia. Yang perlu kita ketahui, macam doktor cakap tadi, yang penting ilmu tu, doktor ya. Jangan terlebih sini, yang sini kurang dan sebaliknya. Baik, doktor, kita akan berehat seketika untuk segmen kita yang kedua selepas ini, iaitu segmen soal dan jawab. Jadi kepada penonton semua, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini, insya-Allah. Sempena bulan Ramadan yang mulia ini, tingkatkan jihad kita untuk memerangi COVID-19. Kita masih belum menang dalam perang menentang COVID-19 ini. Tetapi saya yakin insya-Allah kita akan menang. Yang penting ialah jihad dan istiqamah. Jihad dan istiqamah. Dan sempena bulan Ramadan yang mulia ini, tingkatkan jihad kita untuk memerangi COVID-19. Teruslah istiqamah dengan usaha kita ini. Tak mengapalah Ramadan kali ini kita tak dapat pergi ke bazar Ramadan, tak dapat makan nasi biryani, murtabak ataupun juadah kuih-muih yang kita suka. Yang penting kita selamat daripada wabak COVID-19. Kembali semula dalam segmen yang kedua program Salam at Ramadan. Hari ini kita bertuah kerana bersama-sama dengan Dr. Izhar Arif. Bagi yang baru saja menonton ataupun yang telah lama menonton, mungkin dah tahulah topik kita hari ini. Dan bagi saja yang baru saja menonton, topik kita adalah puasa cemerlang, solat ataupun inverted comma. Baik. Untuk segmen yang kedua ni kita akan pilih soalan daripada para penonton yang bertuah yang akan dijawab oleh Dr. Izhar Arif. Baik doktor, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Encik Zarul daripada Teluk Intan, dia kata masalah dalam berpuasa tidaklah cemerlang sangat. Selepas Zuhur je mula rasa tak keruan, lapar, dugaan makin hebat dan lain-lain. Komen doktor. Okey, sebenarnya pada bulan Ramadan, ia adalah bulan yang penuh dengan ganjaran, yang penuh dengan pahala. Jadi bukan sia-sia Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ini bulan Ramadan dan kita berpuasa padanya tanpa sebarang ujian. Pasti ada ujian. Macam contoh kita menunaikan ibadah haji, pasti akan ada ujian. Bila kita duduk kat sana dengan keadaan ramainya manusia, dengan keadaan letihnya, dengan keadaan panasnya, itulah ganjaran yang besar. Samalah juga macam kita berpuasa di bulan Ramadan. Memang kita akan letih, kita akan rasa lapar dan dahaga, khususnya selepas Zuhur itu ngantuklah, jadi tak keteruan. Semua itu tuan-tuan perempuan anggaplah sebagai ujian yang kita lebihkan kesabaran yang Allah kata wabasyiris sabirin. Untunglah kepada mereka yang sabar, sebab orang yang sabar dalam melaksanakan ibadah ini ganjarannya cukup besar insya-Allah. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW sebut dalam satu hadis ya, tuan-tuan perempuan, orang la khalufu famis saim atyad min rihil misk atau kama qal. Sesungguhnya mulut orang berpuasa tu, bayangkan lepas Zuhur tu memang mulut dia memang sangat, orang kata apa, berbau kerana tak cukup air, badan terletih, hydrated, kepanasan dalaman, menyebabkan keluar bau daripada mulut. Itu bau tu, ya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, disifatkan oleh Nabi Muhammad SAW di sisi Allah, baunya bagaikan kasturi. Bayangkan. Walau bagaimanapun, para ulama kata jangan sampai mentang-mentanglah ia bau kasturi, kita tak gosok gigi langsung, menyebabkan orang kiri kanan meninggal dunia sebab bau kita punya mulut. Jangan. Tetapi kita kenalah bersihkan, berkumur pun berjaga-jaga, kita gosok gigi pun berjaga-jaga. Walaupun hukumnya makruh, tapi berhati-hati, itu penting untuk memastikan yang kita menjaga kebersihan. Orang Islam kena bersih, orang Islam kena jaga kecantikan. InsyaAllah Allah akan bagi kekuatan kita untuk melakukan ibadat di bulan Ramadan yang mulia ini.
Wallahu a'lam. Baik, itu dia jawapan untuk soalan yang pertama. Jadi kepada Encik Zarul, jangan risau, ada ganjaran dia yang sangat besar dalam menghadapi dugaan dan juga ujian tersebut. Baik, doktor, soalan yang kedua. Encik Syahrul daripada Shah Alam, kawan-kawan selalu ajak saya untuk tidak berpuasa. Alamak. Saya dalam dilema. Mohon bantu, doktor. Ini pentingnya apabila kita mempunyai sahabat yang baik. Itu sebab Nabi SAW dia suruh kita mencari sahabat ini bagaikan kasahibil miski, cari orang kawan bagaikan orang itu atau sahabat itu yang dikira sebagai penjual minyak wangi. Bayangkan tuan-tuan dan puan yang dikasih sekalian, bila kita berkawan dengan orang jual minyak wangi, kita salam dia pun tangan dah wangi walaupun tak beli minyak wangi itu. Kalau kita berkawan dengan golongan yang Nabi sebut sahibul kiri, orang bagaikan seorang yang sedang yang bekerja buat buat besi, ya, buat sesuatu yang melibatkan besi dan sebagainya, kita tak kawat, tak beli pun ataupun kita tak bekerja pun dekat kilang besi, tetapi badan kita tetap akan bau besi pada badan disebabkan kita duduk dekat orang yang bekerja keras macam itu. Bayangkan, dua sifat ini menunjukkan bahawa kalau kita berkawan dengan orang baik, dia akan mengajak kita ke arah kebaikan. Dia ajak kita baca Quran, tadarus, jaga puasa, jaga mata, jaga telinga, jangan buat benda-benda yang sia-sia. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang tidak baik, dia akan ajak kita berbuka puasa, ajak kita ponting. Tapi raya jangan lupa, kita kena raya betul-betul. Ini masalah dia. Jadi oleh yang demikian, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita sepatutnya bukan kita ikut nasihat dia orang yang mengajak kepada perkara-perkara haram, tetapi kita sebagai ejen dakwah, walaupun kita bukan ustaz, bukan Dr. Izhar, bukan Ustaz Abid Liu, bukan Ustaz Ustaz Don ke siapa, tetapi kita ini sebagai ejen pendakwah. Kita terus berdakwah dan kita mengajak orang yang ajak kepada kejahatan itu kepada kebaikan. Kita yang berdakwah mengajak mereka, insya-Allah. Jadi kena ada usaha berdakwah sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah satu kumpulan umat yang sentiasa mengajak orang untuk membuat kebaikan dan melarang orang daripada melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita memperbaiki, insya-Allah, dan kita kena lawan ajakan-ajakan yang mengajak kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Baik, itu dia untuk soalan yang kedua. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga, doktor. Encik Rizal dari Mentakap, dia kata kawan-kawan saya ada yang cakap dia sangat disiplinkan anak-anak untuk berpuasa. Okey, bagus. Kalau dapat puasa penuh memang dicanang serata alam. Tapi bila tanya bab solat dikatakan pula tidak mengapa. Macam terbalik pula. Komen, doktor. Itulah satu perkara yang perlu kita titik beratkan, bahawa solat dan juga puasa ini tidak boleh diabaikan. Kita sebagai orang Islam, semayang itu penting. Inna solata tanha 'anil fahsya wal munkar. Orang yang semayang, Allah halang dia daripada Allah jaga dia, Allah halang dia daripada melakukan maksiat, melakukan perkara mungkar, ya, di atas muka bumi. Begitu juga dengan orang berpuasa. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsinu lil faraj. Orang yang menjaga puasa ini, Allah jaga kemaluannya, Allah jaga matanya daripada melakukan maksiat. Jadi oleh yang demikian, kita bermaksud kita jangan hanya fokus untuk mendidik pada puasa semata-mata, tetapi kita kena tekan kepada dua-dua elemen, puasa dan solat. Sebab dua-dua ini memainkan peranan untuk menjayakan anak-anak kita, keturunan kita di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, doktor, terima kasih banyak untuk soalan ketiga-tiga soalan bertuah yang telah pun dijawab oleh Dr. Izhar Arif kita pada hari ini. Tapi jangan ke mana-mana lagi sebab kita ada segmen yang ketiga. Antara segmen yang penting juga untuk kita menerima ilmu doa-doa harian yang ringkas yang boleh kita amalkan untuk sepanjang Ramadan ini, doktor. Baik, kita akan kembali selepas ini untuk segmen yang ketiga. Jangan ke mana-mana dalam Salam at Ramadan. Langkah-langkah yang kita ambil hendaklah diteruskan sampai ke satu masa di mana kita yakin wabak COVID-19 dapat dibendung sepenuhnya.
Berdasarkan data-data yang dibentangkan kepada saya oleh Kementerian Kesihatan, saya dapati bahawa usaha-usaha untuk membendung wabak COVID-19 masih perlu diteruskan. Walaupun angka-angka menunjukkan perkembangan yang positif, langkah-langkah yang kita ambil hendaklah diteruskan sampai ke satu masa di mana kita yakin wabak COVID-19 dapat dibendung sepenuhnya. Sehubungan itu, saya ingin mengumumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dijangka berakhir pada 28 April 2020 akan dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi, iaitu sehingga 12 Mei 2020. Alhamdulillah, kembali semula dalam Salam Ramadan. Segmen kita yang terakhir untuk hari ini bersama-sama dengan tetamu istimewa kita iaitu Dr. Izhar Arif yang membincangkan topiknya puasa cemerlang solat. Anda sendiri tahu bagaimana puasa anda, solat anda? Anda sendiri jawab, tapi dalam waktu yang sama kita berkongsi dengan Dr. Izhar Arif tentang apa yang sepatutnya kita lakukan dalam meningkatkan kualiti ibadah kita, Doktor. Baik, Doktor, segmen yang terakhir, Doktor. Mungkin ada doa harian yang ringkas yang boleh kita baca sama-sama. Saya juga akan belajar sama-sama dengan doktor untuk dikongsikan pada hari ini. Silakan, Doktor. Okey, memandangkan kita di bulan Ramadan tahun ini mempunyai banyak dugaan, dan yang paling kita risau apabila wabak COVID ini masih lagi belum berakhir. Jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mempermudahkan segala urusan kita dalam kita menangani COVID-19 di samping kita meneruskan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi antara doa yang saya nak kongsi tuan-tuan yang dikasihi agar Allah mempermudahkan kita punya urusan, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, jangan kau menyusahkan kami dan berikanlah kami kemudahan agar kami dapat melakukan ibadah kepadamu dengan penuh ketakwaan kepadamu di bulan Ramadan yang mulia ini. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, bantukan kami ya Allah, bantulah kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Dr. Izhar Arif tentang perkongsian pada hari ini. Dan Doktor, mungkin ada kata-kata semangat ataupun kata-kata ringkas yang nak diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia yang sedang menghadapi bulan Ramadan kita pada tahun ini, Doktor. Mungkin secara ringkas. Okey, secara ringkas apa yang saya nak sebut di sini, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ayuh kita sama-sama mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah di samping kita memperbanyakkan doa, kerana apa yang Allah utuskan kepada kita hari ini iaitu satu wabak, satu virus yang cukup menakutkan dunia, tak lain dan tak bukan adalah untuk mengingatkan kita kepada kebesaran Allah. Betapa kerdilnya kita, hebat macam mana pun kita, tetapi kita tak mampu nak menghalang atau tak mampu untuk menolak dugaan Allah yang cukup besar ini. Oleh demikian, ingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, itu dia perkongsian daripada Dr. Izhar Arif untuk Salam Ramadan pada hari ini. Doktor, terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi insya-Allah pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Syam. Alright, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia tadi bersama-sama dengan Dr. Izhar Arif yang mana berkongsi pelbagai maklumat-maklumat berguna dan juga amalan-amalan yang baik untuk kita meningkatkan kualiti ibadah kita. Dan sekian dulu Salam Ramadan kita untuk hari ini. Tapi jangan lupa esok hari kita masih ada lagi episod-episod yang seterusnya. Jadi kekal setia di laman Facebook dan juga laman YouTube Salam Baitullah. Kita akan berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.